Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah minggu ni kita berjumpa lagi. So, saya nak sambung lagi 5 tips terakhir apa yang kita perlu bebaskan untuk menjadi orang yang bahagia. Again, sebelum saya mulakan, saya ingin mengiktiraf author asalnya iaitu Luminita Savioc. Beliau yang come up with this 15 things to give up to be a happy person. Okay, so nombor 11, give up on your fears. Bebaskan diri daripada ketakutan. Saya rasa tak ada kot orang yang dalam dunia yang boleh katakan aku tak takut apa-apa. Mesti kita ada takut. Paling simple pun takut dengan cicak. Takut dengan lipas ke, takut dengan apa-apa je lah yang benda geli-geli itu kita nampak atas lantai ke dinding kita. Yang paling bahaya adalah fear yang lebih besar, iaitu contohnya takut untuk gagal. Ada orang takut untuk berjaya sebab dia tak biasa diri dia ni, contoh nak berjaya, nak dapat duit lebih ke, nak dapat kerjaya yang baik. So dia takut untuk perubahan ini, maka dia akan stopkan diri dia daripada untuk terbang tinggi, menjadi burung yang bebas berterbang di angkasa. Okay, so bagaimana kita nak hilangkan fear yang ada dalam diri kita ini? Memang mudah, kita biasa dengar orang kata kita hanya perlu takut hanya kepada Allah. Tapi realitinya, realistically-nya bukanlah semudah itu. Tapi yang kita boleh usahakan untuk diri sendiri adalah identify ataupun kenali apakah my fears, apakah benda-benda yang I takut dalam diri I ni, dan juga apa yang ada di luar sana, dan bagaimana ketakutan-ketakutan ini menghentikan diriku daripada menjadi orang yang lebih bahagia, untuk menjadi orang yang lebih tenang. So contohnya senanglah, macam fear untuk apa? Fear berada dalam keadaan gelap. Bila kita rasa takut, diri kita akan rasa berdebar-debar. Boleh tak kita jadi orang gembira masa tu? Sudah tentu tak boleh. So caranya adalah lawan dan juga latih diri untuk menjadi orang yang lebih berani. Okay? So ini salah satu contoh fear yang ada. Okay, dan nombor 12, give up your excuses. Bebaskan diri daripada memberi alasan. Kita ni suka sangat memberi alasan. Tengoklah anak kecil, kalau dah biasa latih macam tu, dia pun akan jadi banyak alasan. Contohnya, kenapa tak habis makanan? Oh tak ada, sebab tadi tengah makan, lepas tu tengah tengok TV, lepas tu ada orang datang. Itu apa semua tu? Alasan. Ataupun macam diri kita sendiri, kenapa you datang lambat? Oh tak ada, sebab tadi jalan jam. Soalan kita boleh tanya dia balik, okey, jalan jam, you keluar rumah pukul berapa yang sampai terlibat dalam jam tu? Okey, so maknanya nampak tak dekat sini, kalau kita suka beri alasan, orang lain suka beri alasan, kita sebenarnya tak suka pun dengan orang macam ni dan diri kita macam ni. So, stop giving excuses, hentikan diri dan bebaskan diri daripada bagi alasan. What kita patut buat selepas ni adalah just do the right thing, ataupun belajar daripada kesilapan yang berlaku. So, saya pinjam juga NLP punya presupposition atau kepercayaan yang kita percaya adalah there is no failure, there's only feedback. So maknanya tidak ada kegagalan sebenarnya dalam hidup ni. Tidak boleh didefinisikan sebagai kegagalan pun, tetapi kita definisikan sebagai maklum balas. Maklum balas apa? Maklum balas atas apa yang kita buat sebelum ni. So contohnya memang paling mudah kegagalan periksa lah yang kita biasa dengar kan. So kalau kita punya markah 30%, memang gagal atas kertas, tapi itu adalah satu feedback. Kenapa aku gagal? Oh, sebab memang aku tak faham pun subjek ni. So, what do I have to do next? Okay? So, setiap tanggungjawab berbalik kepada diri kita sendiri. Okay, so the next one is give up the past. Ramai sangat daripada kita, termasuk diri saya sendiri ni, kita masih hidup dalam masa lampau, teringat dosa lampau, teringat perkara-perkara negatif yang masa lampau.
Tak apa, bagus kalau kita ingat untuk bertaubat, untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi jangan sehingga dia menyebabkan kita menjadi orang yang tak boleh nak maju ke depan. Okey? Sebab tu kita kena minta doa kepada Allah agar menghilangkan kita kesedihan. Kesedihan itu daripada masa lampau. Kerisauan masa akan datang. Okey? So kalau kita ada, walaupun ada very bad past, ada pengalaman buruk yang kita memang hidup sejak kecil, ada banyak cara untuk kita hilangkan ini. Kalau kita punya tahap dah memang teruk, perlukan menjumpa pakar dan sebagainya, sila jumpa, ambil tindakan untuk merawat diri sendiri kerana kita nak move on. Okey? Malaysia, ummah satu dunia ini memerlukan anda sebab anda orang yang hebat. Jangan kita pandang rendah kepada usaha seorang. Walaupun kita nampak, alah boleh ke dia buat, tapi banyak dah kejayaan hasil daripada idea seorang yang ambil tindakan. Okey, so kalau kita masih hidup dalam kegelapan masa lampau, keluar daripada itu, move forward. Okey. So, second last one is give up attachment. Dan saya rasa ini sangat selari dalam konsep dalam Islam, iaitu attachment. Kita biasanya terikat dengan perkara dunia, terikat dengan anak-anak, terikat dengan keluarga, terikat dengan harta, terikat dengan pangkat. Bila kita ada macam ni, kita tak boleh gembira. Contohnya, mungkin bagi seorang wanita yang tak boleh bekerja sebab apa, dia terikat dengan anak-anak di rumah, tak boleh nak give up, attachment. Ataupun mungkin ada orang ni ingin pergi ke luar negara berhijrah untuk mengubah belajar, bekerja dan sebagainya, tapi sebab dia terlalu attach dengan keduniaan itu, dia tak boleh nak bergerak ke depan. So, give up your attachment. Contoh, kalau handphone kita hilang pun, janganlah sebab satu handphone yang kita boleh beli lagi dengan usaha mencari duit dan ganti balik, sampaikan dia boleh spoil kita punya hari, spoil kita punya mood dengan semua orang dan sebagainya. Okay? So remember, give up attachment. Dan nombor 15, give up living your life to other people's expectation. Bebaskan diri daripada hidup mengikut kehendak orang lain. You nak buat A, semua orang keliling you suruh buat B. So kita pun okeylah, buat yang B ni. Sedangkan bila kita melakukan B, kita bukan orang yang bahagia. So take responsibility of your life. Yakin dengan apa yang anda percaya. If you feel that A is right and you can do your best doing A, just do it. InsyaAllah kejayaan, kegembiraan, ketenangan Allah yang bagi. Yang penting kita usaha terbaik, insyaAllah. So saya harap tips-tips yang saya kongsikan untuk menjadi orang yang bahagia dari dalam diri sendiri ini, insyaAllah mampu menjadikan kita semua orang yang bahagia. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.